Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang arif bila dia berzuhud kepada akhirat, dia berkata kepada dirinya, pergi jauhkan dirimu daripadaku, kerana aku sedang menuju ke pintu Allah Ta'ala. Engkau dan dunia padaku sama belaka. Dahulu dunia mendindingku kepadamu, dan sekarang engkau pula mendindingku kepada Tuhanku. Tiada kemuliaan bagi siapa sahaja yang mendindingku kepada Tuhanku. Dengarlah bicaraku ini, kerana dia itu adalah parti ilmu Allah Ta'ala, dan dia juga adalah parti kemahuan Allah dari makhluknya dan kepada makhluknya. Itulah hal keadaan para Nabi dan Rasul serta para wali dan kaum salihin. Wahai para penyembah dunia, wahai para penyembah akhirat, kamu sekalian masih bodoh, tidak kenal dengan Allah Ta'ala, masih belum mengerti tentang dunia dan akhirat. Kamu semua terdinding. Engkau ini berhalamu yang engkau sembah ialah dunia, dan engkau pula berhalamu yang engkau sembah ialah akhirat. Dan engkau berhalamu ialah manusia, dan engkau berhalamu ialah hawa nafsu dan kelazatan. Engkau berhalamu ialah sukakan kepujian, sanjungan manusia serta penerimaan manusia kepadamu. Ingatlah, apa sahaja yang selain Allah Ta'ala itu ialah berhala. Kaum ini mahukan kerelaan dunia dan akhirat, sedangkan kedua-duanya diwakilkan di pintu Allah Ta'ala. Kedua-duanya, yakni dunia dan akhirat, diwakilkan di rumah tabib untuk diambil daripada keduanya apa yang dimahukannya, seraya memberikannya kepada si pesakit. Wahai kaum munafikin, kamu semua belum kenal berita ini. Orang munafik mana boleh dengar suatu huruf pun dari bicara yang semacam ini? Mustahil. Biar kiamat datang pun belum tentu boleh mendengar kata-kata yang benar seperti ini. Bicaraku semuanya benar, dan aku sentiasa di atas kebenaran. Bicara-Ku daripada Allah Ta'ala, bukan dari kehendak diriku sendiri. Semuanya dari petunjuk syariat, dan bukan dari bicara omong kosong. Akan tetapi apa boleh buat, kefahamanmu itulah yang bejat. Celaka engkau. Engkau hanya suka belajar, tetapi tidak mahu mengamalkan apa yang engkau pelajari itu. Jadi bagaimana ilmu yang sudah engkau pelajari itu boleh memberi manfaat kepada dirimu? Engkau sendiri tidak mahu berkhidmat kepada guru-gurumu di masa mudamu, maka bagaimana engkau hendak orang lain berkhidmat kepadamu bila engkau tua nanti? Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, semalam kita bicarakan tentang bagaimana kelompok golongan yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hati mereka sentiasa gentar dengan Allah, yang sifat-sifatnya telah kita sebut, iaitu mereka yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, bersabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyerahkan diri mereka pada takdir Allah, yakni redha dengan apa pun yang berlaku. Dan dalam keadaan mereka bimbang, amalan mereka itu tidak diterima.
Artinya sebesar mana pun amalan mereka, sebanyak mana pun, mereka masih merasa ketakutan, bimbang-bimbang amalan itu tidak diterima. Kerana itu, kita telah menyebut tentang doa-doa para Nabi alaihissalatu wassalam, supaya Allah menerima amalan mereka. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Dan sebagaimana doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan juga doa Nabi-Nabi yang lain, untuk menunjukkan kebimbangan mereka, takut amalan tidak diterima. Maka orang beriman senantiasa punya perasaan itu. Mereka tidak boleh merasa selesa dengan apa yang mereka buat, dengan maksud saya dah buat banyak kebaikan, lalu selesa, seolah mereka sudah berada dalam dakapan Allah dan kasih sayangnya. Seolah-olah mereka sudah berada pada tingkat kemuliaan sebagaimana dakwaan Yahudi dan Kristian, kami anak-anak Allah, kami orang-orang kesayangan Allah. Semuanya itu datang kerana mereka selesa dengan apa yang mereka buat. Orang beriman sentiasa bimbang, bahkan sentiasa menangisi dirinya dan memuji Tuhannya atas semua yang dia perolehi. Sebab itu kata para ulama', ada dua perkara yang tidak pernah dirasakan sempurna oleh orang yang dekat dengan Allah. Ada dua perkara, walaupun mereka keluar dari dunia ini yang mati, mereka rasa mereka tak buat dengan sempurna. Dua perkara. Yang pertama ialah menangisi atas diri mereka, yakni kekurangan mereka. Buka'uhu ala nafsi, nangis atas diri mereka. Saya kurang sini, saya kurang sini. Bila buat ibadat tahu rasa tak sempurna, tahu rasa khusyuknya tak seberapa, maka sentiasa menangis atas kekurangan. Kalaupun mereka sudah menunaikan ibadat haji, mereka menangis kerana mereka bimbang amalan tidak diterima, atas kecuaian dan kelalaian mereka, atas kekurangan yang mungkin berlaku. Kalau mereka solat pun mereka menangis atas diri mereka. Mereka bimbang ibadat-ibadat ini ada kekurangan kerana sifat sombong mereka atau hilangnya khusyuk. Buka'uhu ala nafsi, menangis atas diri sendiri. Memberi maksud, kata ulama', ialah rasa cuai. Tak pernah rasa kita perfect bila kita buat perintah Allah. Saya rasa saya perfect buat perintah. Kita rasa ada kurang ni, ada benda yang tak sempurna. Tuntutan Allah pada kita, kita tak beri komitmen 100%. Walau kita cuba, kita tahu kita tak boleh. Dan kerana itu kita menangis atas kekurangan kita. Kita ngaji Quran bagus dah 2 juz sehari, tapi kita rasa itu masih kekurangan, sebab kita boleh buat urusan lain jauh lebih lama. Dan demikian juga bila kita menuntut ilmu, kita juga menangis atas kecuaian kita, kerana kita rasakan kita tak beri hak ilmu dengan sebenarnya. Kita lebih memberikan hak dunia lebih banyak, keseronokan dalam melaksanakan hal dunia, tidak pada hal akhirat. Itu pertama. Yang kedua, kata ulama', suatu yang mungkin mereka rasa tak pernah mereka dapat sempurna melakukannya di dunia, iaitu thana'uhu ala rabbihi, memuji Allah. Kata bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, la uhsi sana'an alaika anta kama afnaita ala nafsi, ya Allah, aku tak mampu puji kamu sebagaimana engkau puji dirimu. Tetapi bagaimana kita tidak memuji Allah, kerana segala nikmat ini datang dari Allah. Segala kekuatan untuk kita buat ibadat daripada Allah. Hidup kita dari Allah. Rezeki kita, anak-anak kita yang kita dapat daripada Allah. Sahabat-sahabat yang ada sekeliling kita daripada Allah. Ilmu yang kita dapat daripada Allah. Kesihatan hari ini kita dapat Allah bagi. Lidah ini perlu untuk memuji Allah. Kita tahu bahawa sehebat mana pun kita memuji Allah, kita tidak mampu menyempurnakan pujian pada Allah. Sebab itu orang yang benar-benar kenal Allah, dia tak pernah berhenti memuji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, atas nikmat dia, atas apa yang dia dapat. Sebab itu ada seorang ulama', bila mana dia berjalan setiap hari, kerjanya pikul kayu api, zikirnya cuma 2, Alhamdulillah dan Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Ada seorang ulama' menemuinya dan berkata, Tuan, bolehkah saya tanya satu soalan? Apakah Tuan tidak pandai zikir yang lain, sehingga Tuan hanya berzikir dengan zikir ini? Kalau tak pandai, boleh kita orang ajar lah. Dan banyak zikir, tapi kenapa Tuan saya dengar cuma menyebut Astaghfirullah, Alhamdulillah.
Alhamdulillah, astaghfirullah. Lalu dia kata, wahai Tuhan, hidup ini hanya dalam dua keadaan. Wa imma kita melakukan dosa, lalu kita mesti istighfar. Wa imma kita mendapat nikmat daripadanya, maka kita kena menyebut Alhamdulillah. Itu yang kita sebut tadi, perkataan ulama itu Yahya bin Mu'az. Para orang arif billah, ada dua benda dia tak pernah rasa bahawa dia buat dengan sempurna. Menangisi dirinya atas kecuaiannya, dosanya, kekurangannya, atau bahasa mudah muhasabah. Dan yang kedua, memuji Allah atas nikmatnya. Kan nikmat Allah tak pernah berhenti. Hatta waktu kita nazak sekalipun, nikmat masih datang. Dia hadirkan kaum keluarga kita. Dia diberikan orang-orang soleh yang solatkan kita, mengkebumikan kita. Itu nikmat. Maka nikmat ini tidak pernah, atau nikmat Allah tidak pernah terhenti. Walaupun kita sudah mati, nikmatnya masih ada. Rahmatnya, pengampunannya, sifat lembutnya. Maka hamba Allah yang sebenar, dia tak akan berhenti menyebut Alhamdulillah. Yang banyak menyebut Alhamdulillah akan ruyuk, dengan kata lain akan lupa untuk puji diri dia. Tuan-tuan, kita ni bila kurang puji Allah, maka duk banyak puji kita lah. Puji kita, puji orang. Kalau kita banyak puji Allah, maka kita lupa untuk memuji kita. Dan kita tidak layak pun untuk memuji diri kita. Kerana semuanya datang dari Allah. Kerana itu bila para ulama membahagikan pujian itu, pujian tertinggi kita ada, kita katakan puji itu ada puji Allah pada dirinya. Puji kata ulama ada 4 jenis, ada 4 bahagian. Alhamdu ala arba'ati anwa'. Puji paling tertinggi ialah puji Allah kepada diri Allah. Allah layak memuji dirinya dengan segala kemuliaannya. Kerana itu Allah menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Allah memuji dirinya. Yang kedua ialah puji Allah kepada makhluk. Allah puji makhluk. Allah memuji hambanya yang bersabar, hambanya yang bertakwa, hambanya yang soleh, hambanya yang redha. Allah memuji. Bahkan Allah berbangga, lihatlah hamba-Ku, mereka datang padaku memohon ampun kepadaku. Allah berbangga di hadapan para malaikat, hamba-hamba yang memohon taubat. Ini puji Allah pada hamba. Bila Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabin, Allah suka orang bertaubat. Itu pujian. Allah suka orang yang itu dan ini golongan-golongan yang mendekatkan kepada Allah. Yang ketiga ialah puji makhluk pada Allah. Kita puji Allah. Pertama tadi Allah puji dirinya. Yang kedua Allah puji hambanya. Yang ketiga kita puji Allah. Dan kita tahu kita tak layak memuji melainkan Allah. Melainkan kepada Allah. Kita puji Allah yang pemurah, penyayang, pemberi nikmat, Allah yang memberi peluang, Allah yang memberi kita kesempatan dan lain-lain. Yang akhir sekali, yang keempat ialah puji makhluk pada makhluk. Kita puji sama-sama kita. Puji sesama kita. Kita puji awak ni rajin, awak ni comel, awak ni lawa, awak ni handsome, awak ni sihat, awak ni gagah, awak ni kaya. Baik, puji kita sesama kita lah yang membahayakan kita. Yang setiap orang yang nak memuji, dia perlu bertakwa kepada Allah, mengetahui pujiannya tidak boleh merosakkan saudaranya. Yang menerima pujian juga, dia perlu bertakwa kepada Allah, jangan pujian diterima merosakkan agamanya. Dia harus memuji makhluk sesama makhluk, harus dibenarkan. Tetapi ia biarlah punya tujuan dan sebab. Kalau tujuan memuji kerana mengampu, maka ini membinasakan kedua-duanya sekali. Ini yang disebut dalam hadis, qata'ta unuka sahibika, kamu telah memancung leher saudara kamu. Pujian mengampu itu membunuh, sehingga orang itu tak sedar kesilapan dan kekurangannya. Atau pujian kita sebab kita berhajat, nak sesuatu daripadanya, maka ini juga akan bertukar pada kejian. Tapi kita puji dia kerana Allah dengan maksud supaya dia bersyukur pada Allah atas kurnia ini. Awak patut syukur, Allah beri awak macam-macam. Allah beri awak kekuatan untuk buat baik. Allah beri awak kecintaan menuntut ilmu. Maka awak orang yang baik. Puji kita untuk menjadikan dia bersyukur pada Allah. Dan puji kita juga satu iktirafan
pengiktirafan atas kemuliaan dia yang Allah Ta'ala puji. Siapa pun yang Allah puji, kita kena puji. Sebab Allah bila sayang satu makhluknya, Allah panggil malaikat Jibril dan beritahu, wahai Jibril, aku sayang dia, kamu kena sayang dia. Dengan bahasa mudah, kalau aku puji dia, kau pun kena puji dia. Kalau aku cinta dia, kau pun kena cinta dia. Lalu malaikat panggil seluruh malaikat lain. Allah puji fulan bin fulan, Allah sayang fulan bin fulan, maka kamu semua kena sayang. Kemudian disebarkan cinta ini pada seluruh alam. Kalau seluruh makhluk mencintai orang ini. Sebab itu bila orang soleh mati, maka alam ini menangis. Tempat sujud menangis kerana tidak ada lagi orang yang akan sujud padanya. Bumi juga menangis kerana orang baik soleh yang berjalan sudah pun meninggal dunia. Yang gembira cuma kubur. Kubur berkata, dahulu kamu berjalan di atasku dengan penuh ketaatan pada Allah. Kelak kamu tahu bagaimana aku akan menyambutmu dengan baik. Maka bumi menyambutnya dengan baik, yang ini kuburnya. Tapi sebaliknya yang sombong, kubur berkata, dahulu kamu sombong, melanggar perintah Allah. Kelak kamu tahu bagaimana aku sambut kamu. Maka dihimpit sehingga berselisih tulang rusuknya. Dia sempit sesempitnya. Tidak ada tempat yang paling sempit selain pada kubur bagi orang kafir dan orang jahat. Tidak ada tempat yang paling luas yang diduduki oleh seorang hamba Allah melainkan kuburnya. Ini dalam hukum dunia. Ada pun akhirat ialah syurganya. Nah, hukum dunia, tempat paling luas kita duduk kat mana? Oh, saya duduk dekat ni, dekat stadium. Saya duduk sekian-sekian. Tak, kubur kamu lebih luas daripada mana-mana tempat yang pernah kamu duduk dahulu. Kerana kubur tadi gembira dengan orang soleh. Dan dia melayang sebaik-baiknya dengan dia melapangkan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang dia lapangkan. Dan menjadi hak kita. Kita kalau kat dunia ni duduk mana-mana tempat lapang, ada orang lain. Tak duduk kat pantai luas, ada je orang lain belakang. Baru nak ambil gambar, 3-4 orang belakang lalu. Tapi dalam kubur tak ada orang lain, kita. Kerana dia memang milik orang beriman. Dia menjadi taman syurga. Baik, kembali kepada apa yang kita nak bicarakan tentang orang arif billah. Bila Syekh Abdul Qadir kata, orang arif billah, sifat mereka ialah dizuhud kepada akhirat. Dia bukan sekadar zuhud dunia, dia juga zuhud akhirat. Ini lafaz yang kita nak terangkan. Orang macam kita cuma melihat bahawa hijab kita dengan Allah ialah dunia, yang terdiri daripada syaitannya, nafsunya, kawan-kawan yang jahat, dan dunia itu sendiri. Ini kita panggil arakil ataupun obstacle kita, penghalang. Ini penghalang kita untuk kita kena Allah SWT. Tapi bagi orang arif billah lain. Orang arif billah yang menghalang dia untuk melihat Allah ialah akhiratnya. Bagaimana begitu? Baik, kita nak faham dunia itu apa, akhirat itu apa. Bila kita sebut dunia ialah semua urusan hal dunia. Bila kita sebut akhirat, semua urusan berkaitan dengan akhirat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, i'tikaf di masjid, membaca Al-Quran. Ini hal akhirat. Dan berfikir tentang barzakh, berfikir tentang syurga, berfikir tentang neraka, itu akhirat. Dan kemuncaknya ialah berfikir tentang Allah. Maka bagi orang arif billah, bila kita sebut setiap orang ni, dia ada kedudukan dia. Dia ada kedudukan dan dia ada keseronokan dia. Kita ada orang mukmin, kita ada orang muslim yang Islam, nama. Ada mukmin yang yakin, ada muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan ada yang kita namakan sebagai orang-orang yang sebagai golongan arifin. Orang arifin, siapakah orang arifin? Yang tersebut yang amat tahu dan amat kenal. Dengan bahasa mudah juga disebut makrifat. Kerana orang arifin ini, mereka melihat terus kepada Allah. Bukan kepada syurganya, bukan pada nerakanya, bukan pada kuburnya, direct pada Allah. Bila Allah sebut dalam Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dalam Al-Quran Allah menyebut lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maksudnya bagi orang-orang yang buat kebaikan di dunia, Allah jamin baginya syurga. Dan lebih pada syurga, ziyadah. Apa itu lebih pada syurga? Itu melihat wajah Allah. Melihat Allah.
Bertemu dengan Allah. Dan ini yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan supaya mendapat kelazatan untuk melihat Allah. Dalam hadis Rasulullah berkata, as'aluka lazzatan nazar ila wajhika. Ya Allah, aku mohon padamu kelazatan melihat wajahmu. Rasulullah berdoa, as'aluka lazzatan nazar ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk merasakan kelazatan melihat wajahmu. Dalam hadis yang sahih disebut, ketika mana ahli syurga masuk syurga, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada ahli syurga, hal turidu syai'an azidukum? Apakah ada lagi benda lain yang kamu nak? Aku akan tambah, kata Allah. Lalu kata ahli syurga, ya Allah, alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, apa yang kami dapat dah banyak. Engkau telah jadikan wajah kami putih ataupun ceria, gembira. Alam tubayyid wujuhana. Engkau telah jadikan wajah kami ceria, putih bersinar, dek gembira dengan nikmat. Dan engkau telah masukkan kami dalam syurga, ya Allah. Dan engkau telah jauhkan kami dari neraka. Maka apa lagi kami nak? Maknanya banyak dah. Tak ada benda terfikir oleh ahli syurga yang dia nak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayukshaful hijab. Allah membuka hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Allah buka hijab ketika itu dan tidak ada pemberian yang lebih agung. Kata Nabi SAW, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim. Tidak ada pemberian yang paling agung, yang paling disukai oleh penduduk syurga, melainkan melihat Allah. Tuan-tuan, kita boleh sebut syurga tempat nikmat, segala keseronokan. Tapi yang menghilangkan segala nikmat syurga itulah melihat zat Allah. Ini tertinggi. Bagi orang arifin, mereka sudah memburu yang ni dulu. Bagi orang macam kita, kita cerita tentang syurga. Kita cerita tentang taman-taman syurga dalam kubur. Kita semua bercerita tentang apakah amalan yang kita boleh masuk syurga. Tetapi mereka membicarakan apakah amalan yang menjadikan mereka dekat dengan Allah. Apakah di hukuman Allah yang menjadikan mereka jauh dari Allah. Kata Zunnun al-Misri, seorang sufi agung, dia kata setiap orang ada hukumannya tersendiri. Setiap orang ada hukuman tersendiri. Umpama kalau kita katakan tuan-tuan kerja cikgu, maka cikgu dia ada hukuman dia kalau buat salah. Apa hukuman dia? Mungkin tunjuk sebab, mungkin gajinya statik, mungkin dia tak naik pangkat, atau mungkin dia tak boleh keluar daripada sekolah. Dihukum tak boleh keluar dari sekolah. Aktiviti luar tak boleh ikut, cikgu tak boleh ikut. Dia hukum. Kemudian kalau orang kerja doktor pula, doktor dia buat salah, dia tak hukuman. Dia ada. Dia boleh tarik lesen doktor dia tu, sehingga dia akan bertukar jadi orang biasa kalau dia buat kesalahan. Dan orang yang kerja pilot misalnya, dia boleh dihukum tak tidak? Dia juga dihukum sesuai dengan kerja dia. Setiap orang ada hukumannya tersendiri. Misal kata kalau pemain bola, dia ada hukuman dia. Referee pun ada hukuman. Kalau referee salah pun dia ada hukuman dia. Walaupun kita tak pernah tengok referee kena buang padang. Tiba orang masuk buang padang referee, kita tak pernah jumpa. Tak pernah dengar lah. Tak tahulah peminat bola kata ada, usah ada. Kalau ada, tulis di ruang komen. Kalau ada. Tak ada orang buang referee, tapi referee dihukum selepas itu, maka dia tak boleh lagi mengadili perlawanan. Itu akan datang. Tapi pemain dihukum terus dibuang. Kad kuning, kad merah. Buang. Bukan sekadar buang dekat gelanggang tu, dia buang daripada tempat pemain duduk. Dia kena duduk dekat stage atas. Dia tak duduk kawasan permainan. Dan kita pun pernah tengok jurulatih yang kena hukuman. Jurulatih yang mengamuk tepi padang pun kena hukum juga. Datang mengadir bagi kad kuning untuk dia duduk tempat lain. Dia tak boleh duduk tempat coach. Saya maksudkan ialah setiap orang ada hukuman sendiri. Baik kita orang beriman, apa hukuman kita kalau Allah nak hukum kita? Allah turunkan bala kat kita. Kita bertelanggar teliang, masuk lubang. Itu hukuman Allah pada kita. Bila kita buat dosa, tadi ada ngendak-ngendak perempuan sikit, akhirnya
Kita pun langgar batang tiang kat jalan tu. Tak nampak. Ialah bila kita tengok yang haram, Allah jadikan kita tak nampak yang halal. Dia betul itu hukuman. Kalau orang kata, Ustaz, saya dengan isteri saya tak ada nafsu dah, sebab awak banyak tengok yang haram. Cuba awak jangan tengok yang haram, awak dapati isteri awak selazat-lazat yang awak lihat. Ataupun, tak, saya tak tengok orang, tapi saya tengok isteri memang tak ada mood. Kerana awak fikir orang lain mungkin. Kerana tidak kita buat benda haram, melainkan Allah tarik kelazatan yang halal. Kita cerita seorang lelaki zaman Nabi SAW. Dia jumpa perempuan, duduk sembang, duduk tengok dengan syahwatnya. Akhirnya dia tinggal perempuan, dia berjalan, dia tak nampak tiang depan dia, dia pun langgar sampai patah hidung, lalu berdarah. Dan tak jumpa Nabi SAW. Nabi kata, Allah kalau sayang seorang hamba, Allah segerakan hukumannya. Sebab tadi tengok perempuan lah tu. Itu yang langgar. Orang macam kita, kalau kita buat maksiat, datang hukuman-hukuman seumpama ini. Hukuman ni kecil. Hukuman ni kecil banding maksiat kita buat tu. Akhirnya adalah kita tiba-tiba terseluruh kaki misalnya. Kita tiba-tiba sakit, benda tu sakit, benda ni, dek maksiat kita buat. Sebab itu kita istighfar. Baik, orang Arif pula hukuman dia lain. Orang Arif dia tak kena hukumannya macam kita sebut tadi. Orang Arif kata Zunnun, bila terputus ingatannya pada Allah, itulah hukuman dia. Maksudnya, sebagaimana kata Hasan Basri, saya bagi contoh secara waktu umum sebab untuk dipahamkan oleh tuan-tuan. Biasa kita bangun qiyamul lail 2 pagi. Kata Hasan Basri, tidaklah aku dapat, aku lambat bangun qiyam melainkan dosa di siang hari. Dia cerita tentang lambat bangun qiyamul lail, bukan lambat solat fardu. Dia orang arif billah. Dia kata aku dapat qiyamul lail tu kalau aku terlambat. Biasa bangun 2 pagi misalnya, tiba bangun 2-5 minit, ada maksiat yang aku buat siang hari sehingga Allah hukum aku. Bagi mereka itu hukuman Allah. Kita tak bangun qiyam, rezeki tidur sah. Yang penting saya dah niat bangun qiyam. Kita kan belajar ilmu niat. Ya betul dah tu, kita tak kata tak betul, tapi kita bukan berada pada makam mereka. Betul disebut dalam hadis tentang hal itu. Kadang kalau kita tidur, kita niat nak bangun malam, lalu kita tak bangun, maka kita dapat pahala bangun malam. Tapi orang macam kita, penting kita dah niat kan, dapat pahala kan, kita senyum. Sebab kita tak kasih itu hukuman. Kerana kita lihat benda itu kan sunat. Kenapa pula saya nak hukum benda sunat? Tapi tidak orang arif billah. Orang arif billah, mereka boleh menangis kerana tinggal perkara sunat atau terlambat. Jangan kata perkara wajib. Kalau hari ini zikir mereka berkurangan, mereka menangis. Apa dosa aku sehingga kurang? Biasa zikirnya 1000, ini 900. Walau masih banyak berbanding orang lain. Tapi itulah hukuman Allah kepada orang yang arif billah. Inqita'an zikrillah iqabun, kata Zunnun al-Misri. Terputus ingat Allah itulah hukuman bagi orang arif. Maka mereka merasa terlalu terseksa. Contoh kalau kita tengok ahli maksiat, kalau mereka tak dapat beli tiket pergi konsert, mereka sedih sangat-sangat. Sedih macam mana? Sedih sangat. Tak dapat hadir konsert. Walau mereka boleh dengar je rakaman, sama je nyanyinya, tak, sedih. Yang tak dapat tengok bola, sedih. Tak dapat ke stadium, sedih. Kalau kita dapat lihat bagaimana ahli dunia dengan sedih dengan perkara dunia yang tak ada pun masalah apa pun. Dia tak ada menjejaskan dia punya status dia sebagai pekerja. Awak diturun pangkat sebab awak tak tengok bola semalam. Tak ada majikan hukum pekerja dia macam tu. Sebab dia tak ada kaitan dengan kerja dia. Tengok bola misalnya. Begitu kita nak fahamkan orang arif billah. Terlepas kebaikan, mereka bersedih. Ada seorang ulama tengah dia ambil wuduk, datang peminta sedekah. Maka terus diberikan jubah yang dia ada beri. Kata anak muridnya, Tuan Syekh, kenapa Tuan Syekh tak tunggu habis wuduk dulu? Ataupun beritahu dia untuk beri benda lain. Kenapa dia terus diberi jubah? Dia kata, aku bimbang orang ni lari daripada aku, dia tak datang lagi, maka aku terluput kebaikan. Aku bimbang. Lepas tu aku buat cepat. Dan juga aku bimbang diriku. Mungkin lepas ni aku mati dan aku terluput. Dia terus beri jubah yang dia ada.
Apa yang dia ada sekarang, jangan cerita akan datang. Nanti awak datang jumpa saya lusa, saya bagi. Tak ada. Kerana sifat orang arif billah, dia ada benda yang Allah beri kepadanya, dipanggil al-mubadarah li ta'ah, berlomba buat baik. Dia tak akan tangguh. Kita boleh kenal orang tu arif billah, dia tak akan tangguh kebaikan. Yang nangguh-nangguh, tunggulah esoklah, lusalah. Penangguhan bererti kita tak akan lakukan. Penangguhan bererti yang disebut oleh para ulama at-taswif, jundun min junudu iblis. Penangguhan itu ialah tentera-tentera iblis. Maknanya itu senjata tentera iblis. Tangguh dulu lah. Nak pergi kuliah, tapi dululah, biar dulu. Tunggu betul-betul lapang cuti, baru kita pergi. Cuti pun langkawi pula. Dah. Tunggu kita betul-betul pencing, kita ikut kuliah. Pencing je sibuk pula benda lain. Cuculah, itulah, inilah. Lepas tu keluar masuk hospital pula, dah habis. Jadi cerita kita menangguh, Allah akan hukum perkataan tangguh kita. Siapa pun kalau perhati, tuan-tuan perhati diri sini, saya perhati diri saya. Setiap kali kebaikan kita tangguh, lihat akibat lepas. Tuan-tuan cubalah tangguh sesuatu, tengok akibat lepas. Dia ada akibat. Antaranya Allah hilangkan kelazatan disebabkan kita tangguh. Antaranya Allah kurangkan nilainya. Kita rasa nak, saya bagi 50, tak apalah, esok lah. Esok jadi 30. Sedekah tadi, dosa lah. Jadi 10. Dia makin kurang. Kita duduk kat kuliah, pandai ngaji Quran. Ngaji banyak-banyak. Ngaji 2 juzuk lah sampai keluar matahari. Duha sekali, kan hari Jumaat misalnya. Lepas sudah je, pergi ngeteh dulu lah, makan nasi lemak. Lepas ni lah, dia pun start ngeteh. Ngeteh nasi lemak. Tiba dah lewat dah misalnya. Esok lah kita start. Minggu ni tak boleh start lagi. Dah habis. Saya selalu sebut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan niat nak baca Quran sekarang, berapa banyak? Cuba sebut, berapa banyak orang nak baca Quran lepas ni, lepas kuliah ni, kat rumah. Saya nak baca 2 juzuk. Okey, pegang 2 juzuk. Kita berjalan sampai kat rumah, jadi 1 juzuk. Jadi 1 juzuk. Kalau itu penangguhan ialah senjata iblis. Jarang orang dapat menangkis senjata itu. Jarang orang bila dia niat nak sedekah 50, balik rumah jadi 100. Jarang. Saya tak kata tak ada. Orang ni ialah orang mampu menangkis senjata iblis, penangguhan tadi. Kebanyakan kita dengan senjata penangguhan tadi berjaya dikalahkan. Kebanyakan kita. Saya tak nafikan ada yang berjaya. Ada yang dia tak baca Quran sekarang, saya tak tangguh. Lepas tu dia baca 5 juzuk sekaligus. Ada, saya tak nafikan. Tapi kebanyakan, termasuk kita, bila syaitan guna senjata penangguhan, memang kita akan terkena. Sebab tu kita elok nangguh-nangguh ni. Menangguh apa pun kebaikan. Boleh buat sekarang, buatlah sekarang. Jangan tunggu tahun depan lah, tahun ni, jangan. Boleh buat sekarang. Kenapa kita tak nak buat sekarang? Saya nak boleh ngaji Ustaz, tapi nak start tahun depan lah. Sebab tahun ni banyak kerja. Buat sekarang. Saya memang nak ikut kuliah sepenuh masa ni, tapi tahun depan lah start. Tahun ni tak sempat. Saya tak pernah dengar orang janji begitu depan saya, melainkan dia hilang. Dia mesti hilang lepas tu. Kerana kita tak pernah percaya pada penangguhan. Kerana dengan senjata penangguhan itu ramai orang gugur. Ramai yang gugur. Kalau saya katakan 100 menangguh, mungkin 10 orang yang berjaya. Mungkin 10%. Itu pun dalam keadaan bahaya. Sebab itu kita ada peluang buat baik cepat. Ada peluang untuk berbakti pada mak ayah. Peluang gunakan cepat. Jangan tunggu hujung minggu lah apa, jangan. Terus buat. Datang terlintas, buat. Datang rasa terbuka untuk buat baik, terus buat. Jangan tangguh esok lah, lusa lah, tulak lah, tungging lah. Jangan. Kerana pasti kita akan jatuh. Dan kembali apa yang disebut, kita beri contoh tadi. Orang arif billah, dia melihat Allah direct. Dia tidak melihat macam kita lihat syurga, neraka. Dia melihat kepada takutkan Allah, cintakan Allah. Kerana itu datang doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon padamu cintamu. Cinta dan amalan yang menyampaikan pada cintamu. Dan aku nak berkawan dengan orang yang cinta padamu. Maka ia direct dengan Allah. Inilah kesibukan orang arif billah. Maka mereka menganggap apa pun yang berada yang menghalang rasa cinta pada Allah itu sebagai satu, kita katakan, dinding. Atau kadang-kadang mereka menamakannya sebagai berhala. Ini berhala ni.
Sebagaimana yang menyembah berhala menghalang mereka kenal Allah, demikian juga yang menyembah dunia, dunia itu berhala. Apa sahaja yang selain daripada Allah SWT itu ialah berhala. Dengan maksud perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang menghalang kita daripada mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kita nak faham satu benda, bagaimana akhirat dianggap berhala. Satu istilah yang agak sukar dipahami dalam pengajian kita. Kita tahu dunia itu mungkin jadi berhala kerana orang sembah dunia dengan maksud ikut dunia. Halal haram tak peduli, yang penting dunia kita kaya, kita senang. Maka dia melaburlah semua pelaburan halal haram, dia tak peduli, yang penting dia nak kaya. Dia cuma nak tunjuk anak Melayu berjaya, ini orang Islam pun kaya, tanpa dia melihat halal haramnya. Kalaupun kita galak nak tunjuk orang Islam berjaya, orang Melayu berjaya, ia satu benda yang bagus, tapi bukan dengan melangkah yang haram, bukan dengan buat benda haram. Maka ini orang Islam yang buruk, menunjukkan dia berkiblatkan dunia dan menyembah dunia. Kita nak kaya dengan cara tidak buat benda haram. Tentu kita takkan bangga dengan orang Islam yang kaya kerana benda haram. Dia terlibat dengan riba, itu riba yang lalu dia kaya, dan termasuk kesebelasan, kesepuluhan orang yang kaya, kita tak rasa bangga sebab muamalahnya banyak riba. Dia tidak punya contoh kita. Apatah lagi dia lalai, dia ingat Allah, terlibat dengan judi, terlibat dengan benda ni, terlibat dengan sistem-sistem yang diharamkan. Kita tak akan bangga kalau kita benar orang Islam. Kerana orang Islam hanya berbangga dengan orang yang mentaati Allah. Itu kebanggaan kita. Oleh dia dapat rezeki yang sikit tapi halal, bersih, dia tidak pernah lupa Allah, ini kita bangga. Tapi kalau dia kaya, masjid pun tak nak datang, kuliah pun tak nak, kita tak bangga dengan dia. Kita katakan bahawa hati itu boleh membinasakannya, menghancurkannya. Maka bila disebut akhirat itu juga dinding, tuan-tuan sekalian, kesibukan kita buat benda akhirat, sembahyang, puasa. Pernah tak kita lihat orang-orang yang buat benda-benda akhirat tapi masih bersikap buruk dan hal-hal yang tertentu? Kalau para ulama pernah menyebut istilah Ramadaniyun, Rajabiyun, Sya'baniyun. Apa maksud Ramadaniyun? Orang-orang bila bulan Ramadan datang punya hebat ibadat, tapi lepas tu tak ada. Kerana dia menganggap apa yang dibuat dah banyak. Maka orang ni lah ialah hamba kepada Ramadan, bukan hamba pada Allah. Sama juga tuan-tuan tengok orang ke Mekah, dia buat ibadat banyak. Kita lah ke Mekah buat ibadat banyak. Bangun subuh awal, Zuhur Asar tunggu kat masjid. Zuhur ke berapa? Zuhur 12.30. Awak pergi masjid ke berapa? Pukul 10 pagi. Insya-Allah. Tuan-tuan pernah ke Mekah, saya pun pernah ke Mekah. Tengok kita punya temperature ibadat kita. Tengok kita punya graf ibadat kita, luar biasa. Jemaat pergi pukul apa? Masjid. Pukul 10 paling lambat. Itu pun kita mengeluh tak boleh masuk masjid pukul 10. Kalau boleh pukul 8 pagi. 9 pagi. Ramai duduk masjid 8 pagi. Nak duduk kat mana kalau solat ni? Solat depan, biar nampak Kaabah. Semua aktiviti sepanjang umrah dan haji memang luar biasa ibadat. Tapi lepas balik Malaysia rasa tak benda tu? Tak rasa. Lihat dia dihijab oleh amalan akhirat dia. Allah bukan berada di Mekah je. Allah bukan berada di Madinah je. Allah berada di mana-mana. Ini Allah berada di semua tempat. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana pun kamu berada. Kita tak boleh takayudkan atau tak boleh nak ikat ketaatan Allah pada tempat ni. Seolah tempat ni je ada Allah, tempat lain tak ada. Walau Allah sentiasa bersama kita. Allah sentiasa melihat perbuatan kita. Allah bukan nilai perbuatan kita hanya bila kita berada di Mekah, Madinah. Bila ada kat Malaysia tak apa. Mekah tu sat bumi berkat, bumi sekian-sekian. Ni kat Malaysia tak ada apa sat, kalau tak buat tak kena bala. Mekah jangan, nanti kena bala. Tapi ini kebodohan cara berfikir. Kerana dia terhijab dengan kepahaman akhirat yang sempit. Sebab itu disebut oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Supaya kita faham apa maksud akhirat juga menjadi dinding dia dengan Allah. Bukan menjadi bentuk berhala pada berhala yang menghalang dia untuk kenal Allah. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, Inna Allah Ta'ala yaftahu lil'arif ala firashihi ma lam yaftah lahu wa huwa qa'imu yusalli.
Sesungguhnya Allah akan membuka kebaikan kepada orang arif billah walaupun dia sedang tidur. Apa yang tak dibuka kepada seorang hamba yang berdiri sembahyang. Maka keluar kata-kata ini, tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Orang-orang alim ini, orang-orang arif billah, hatta waktu dia tidur Allah masih membuka, yaftah lahu, Allah buka kepadanya pelbagai bentuk kepahaman agama. Seperti Imam Syafi'i, dia bagi datang futuhat yang menjadikan dia berfikir dan menyelesaikan banyak hukum hakam. Imam Bukhari, dia pernah dalam satu malam dia terkejut sampai 20 kali. Imam Bukhari, ceritanya menarik, yang disebut oleh Syekh Abu Fattah bin Ruddah. Bila Imam Bukhari tidur je, maka datang ilham ilmu padanya, maka dia bangkit, dia sakit, kemudian dia tidur lagi. Ni malam hari datang bangkit, cantik. Demikian sampai 20 kali satu malam. Allah buka ruang ilmunya ketika dia tidur. Kita ketika jaga pun boleh tidur. Ni ketika duduk menuntut ilmu boleh terpejam. Jangan kata kau dah pejang nak bangun, tak adalah. Maknanya kita tak dibuka. Kita tak dibuka. Terang-terang kuliah, terang-terang depan ustaz dia tidur ni. Telefon depan tidur. Kita tak dibuka. Sebab apa? Kita bukan orang arif billah. Kita orang baru nak start. Kita tu lah orang baru nak start. Tapi alhamdulillah, paling kurang kita masih lagi berada di tempat yang baik. Tapi cerita Imam Bukhari rahimahullah, dia tidur saja, buka ruang ilmu pada dia, bangkit, dia catat. Tidur, bangkit, catat. Tadi itu berlaku pada ramai orang alim, ramai orang soleh. Tidur mereka terilham banyak ilmu-ilmu dan kebaikan. Sebab itu jangan dikacau tidur orang alim. Jangan kacau. Tidur orang sebelah kita, kita kacau. Dia tidur sebelah, asyik tidur je orang ni. Kuliah je tidur, gerak suami kita, gerak anak kita. Tapi tidur orang alim jangan dikacau. Sebab tidurnya lain. Soal lain, apa dengkur juga, tak lain. Mimpinya lain, ilhamnya lain. Sebab banyak yang difikir tentang Allah, tidur fikir tentang itu. Akhirnya terlintas suatu ilmu, suatu itu, suatu perkara, maka dia akan bangkit untuk catat. Maka ini kemuliaan orang arif billah yang disebut oleh Abu Sulaiman Darani, yaftah lahu lil arif ala firashihi ma lam yaftah lahu wa huwa qaimun yusalli. Artinya dibuka ketika mana dia tidur, Allah masih buka. Apa yang tak dibuka ketika mana berdiri untuk solat. Untuk menunjukkan bagaimana limpahan ilmu Allah SWT. Kembali kepada cerita bagaimana akhirat boleh menjadi dinding kepada Allah SWT. Kita dah sebut tadi istilah Ramadaniyun, yang jenis ibadat Ramadan lepas tu hilang. Solat amalan akhirat tadi, Ramadan tadi menjadi hijab dia dengan Allah. Cuma Ramadan dia kenal Allah. Ni golongan Rajabiyun, bulan Rajab siap ibadat dia banyak. Datang bulan Sya'baniyun, Sya'ban siap. Tapi datang bulan Safar, bulan apa, tak ada. Maka bukankah akhirat itu menjadi dinding dia dengan Allah, sehingga dia tak kenal Allah tu apa? Allah tidak dibatasi oleh bulan, oleh matahari, oleh hari, oleh minggu, oleh tempat. Tapi kecenderungan setengah orang ibadahnya banyak hanya pada bulan ini, pada waktu ini, pada tempat ini, pada tempat itu. Artinya amanah akhirat menjadi hijab dia dengan Allah. Untuk keadaan kita begitu. Sedangkan kita hidup untuk beribadat pada Allah. Sebab tu orang beriman, Mekah dia di semua tempat. Dia balik Pasir Gudang jadi Mekah dia. Maksudnya ibadat dia macam Mekah lah. Macam kat Mekah, kalau dia balik ke Kelantan, ibadatnya sama macam Madinah. Dia balik Shah Alam, ibadat dia sama macam dia duduk di Mekah dan Madinah. Tak ada bezanya. Ya, adalah beza dari sudut suasana tertentu, tapi ibadatnya sama. Khusyuk, memohon pada Allah. Sebab itu ada seorang tu, dia ke Mekah berdoa. Yang ni tak ke Mekah, duduk kat Malaysia, doa dia lebih mustajab daripada yang duduk kat Mekah. Kenapa? Kerana dia dengan Allah tidak ada hijab. Yang ni masih terhijab dengan tempat, menganggap tempat ini, sehingga lupa bahawa kemurahan Allah SWT. Akhirnya yang mustajab doa yang tak berada di Mekah, yang berada di Mekah tak dapat kelebihan itu. Kenapa? Kerana dia memahami makna ibadat sehingga mendinding dia daripada kenal Allah.
Tentang orang yang terdinding dengan akhiratnya, mengingati Allah, kenal Allah. Dia rasa dengan kebaikan ini sudah cukup memadamkan kemurkaan Allah. Dia masih berani lagi buat jahat yang lain. Maka akhirat itu jadi dinding dia, jadi hijab dia dengan mengenali Allah. Sebab dia rasa saya pun ada buat baik lah. Saya pun ada tolong anak miskin, fakir miskin, ada yatim. Saya pun buat masjid. Saya pun. Tentang mereka ni tidak kenal Allah. Dan kebaikan akhirat yang mereka buat, mereka rasa mereka dah selamat. Mereka rasa mereka dah okey. Maka ini semua berhala-berhala yang menghalang kamu daripada kenal Allah. Maksud istilah berhala di sini bukan dengan makna hakiki, dengan makna menghalang kita kenal Allah. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita hidup ni untuk kenal Allah. Bila seorang kenal Allah, Allah beri kepadanya dunia dan akhirat. Ke dunia dan akhirat ini berada di pintu Allah. Dua-dua ini. Dan itu juga punca. Kita lihat, kita baca hadis dahulu, orang yang hidupnya penuh dengan bergelumang dengan akhirat, akhirnya mati su'ul khatimah. Kenapa? Para ulama menyebut apa sebab? Berdasarkan beberapa hadis. Antaranya dibuat kerana riak. Antaranya orang-orang yang kita lihat dia ibadatnya banyak, tapi kesudahannya su'ul khatimah, sebab semua ibadat itu dibuat kerana riak. Dan yang keduanya, kerana dia buat ibadat itu tanpa dia mengenal Allah. Dia tak kenal Allah. Dia cuma nampak dirinya yang kuat buat ibadat. Dia lupa ini kurniaan Allah, anugerah Allah. Tuan-tuan, kita boleh sembahyang ini kerana anugerah Allah. Saya boleh menuntut ilmu kerana anugerah Allah. Kalau Allah tak bagi, saya tak boleh. Apapun kemuliaan kita hari ini daripada Allah. Jangan tengok diri kita. Diriwayatkan bahawa bila seorang itu masuk syurga, Allah kata, masuklah syurga dengan rahmatku. Dia kata, bahkan ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Lihat akhirat tadi, amalan akhirat mendinding daripada kenal Allah. Allah kata, masuklah syurga dengan rahmatku. Dia kata, tidak ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalanku. Kerana dia merasakan amalannya cukup. Ini yang menjadikan akhirat berhala. Tuan-tuan, amalan kita tak pernah cukup. Allah yang mencukupkannya dengan rahmat. Siapa kata amalan kita cukup? Saya rasa amalan saya dah cukup. Kita tak pernah cukup. Tentang bagaimana kita merasa cukup amalan akhirat kita. Sedangkan hal dunia pun kita tak pernah rasa cukup. Walau dunia itu cuma sementara dan cuma menjadi bangkai, pun terasa tak cukup. Ini kan akhirat yang kekal abadi. Kita tanya, siapa yang dirasa hal dunia dia dah cukup? Tak ada cukupnya. Saya kalau dapat rumah banglo 10,000 kaki persegi, saya rasa dah cukup. Ya ke? Kita bagi sebiji. Lepas tu dia kata, ni kalau ada kolam cantik. Tengok dia tak cukup. Buat kolam pula. Ni kalau ada kolam ikan pun lagi cantik. Buat air terjun depan, buat lagi. Ni bilik dah ada 8 ni. Ni kalau tambah 1 lagi bilik cantik, tambah lagi jadi 9. Bilik air pun dah ada 10. Ni tambah 2 lagi jadi cantik. Demikian dia tak pernah cukup akhir rumah tadi. Dia ubah. Tuan-tuan, siapa beli rumah dia tak ubah? Siapa beli rumah dia tak ubah? Mesti dia ubah. Walaupun kadang-kadang dia tak duduk pun rumah tu. Dia beli rumah, dia duduk kat lain. Tapi rumah tu diubah. Itu gambaran tak cukup dunia. Takkan? Kalau saya katakan orang boleh tak cukup dunia, walau dunia sementara kemudian jadi bangkai, ini kan akhirat. Siapa kata cukup? Jadi bila diceritakan tadi, orang ni kata, saya nak masuk syurga dengan amalan. Sebab amalan dia lama. Dia hidup 500 tahun. Umat dahulu berzaman Bani Israel. Lalu kalau kata, baik, kita akan timbang kurniaanku, nikmatku dengan amalan. Maka dia ambil sebiji mata dia sebagai kurnia Allah. Dengannya dia boleh menangis. Dan dengannya dia melihat kebesaran Allah. Timbang dengan amalan dia 500 tahun, maka berat lagi nikmat Allah. Tuan-tuan, kita ambil contoh gini. Tuan-tuan kalau salah urat, terus tak dapat pergi masjid dah. Salah urat sikit ni, tengkok salah tidur je, tak pergi masjid dah. Tak boleh, nak bagi salam pun Assalamualaikum, tak boleh. Akhirnya Assalamualaikum tegas, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa tak balik? Ni sakit, salah bantal, tidur terlebih. Dia punya sakit lain macam. Tengok, Allah ambil sikit je. Kita nak ibadat pun tak boleh dah. Tuan-tuan, kita tak patut lupa akan nikmat yang banyak. Seperti saya katakan, kita semua tak pernah cukup amalan akhirat untuk masuk syurga, tapi kerana rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu yang menjadikan kita cukup. Allah cukupkan.
Bukan yang kita buat tu cukup, Allah cukupkan. Ini beza. Kita tak pernah buat cukup, tapi Allah cukupkan. Kita tak pernah buat sempurna, tapi Allah sempurnakan. Kita tidak pernah buat yang terbaik, tapi Allah sempurnakan jadi terbaik. Jadi inilah kita katakan tentang orang arif. Dia tidak melihat kepada ibadatnya, kan ia pendinding dia dengan Allah, tapi dia melihat kurniaan Allah. Dia melihat Allah, ini kurnia Allah. Kalau Allah tak kurniakan saya memujinya, saya tak boleh puji Allah. Dia tidak melihat dia dapat berzikir sampai 10,000 kali. Alhamdulillah saya start hari ni, hari Jumaat kan, selawat 5,000, istighfar saya pun 5,000. Awak melihat diri awak terdinding dengan Allah, dengan akhirat tadi terdinding. Kan yang menjadikan, yang gerakkan lidah awak Allah. Kata ada tak hari kita tak ada semangat nak sebut nama Allah. Biasa saat saya sebut hari ni tak semangat sikit. Baca Quran pun tak semangat. Dia hukuman Allah. Tapi orang macam kita tak sedar itu hukuman. Kita rasa hari ni tak ada mood sikit Ustaz, jadi lain lah. Bagi orang arif, macam kita sebut kata-kata Zunnun al-Misri, itulah hukuman Allah. Barangkali sebab dia dalam buat amalan akhirat, dia melihat dirinya, bukan melihat kurnia Allah. Tentang perkara yang kita nak buat, ini diajar oleh Syekh Abdul Qadir. Bila mana kita buat perkara akhirat, jangan memandang perkara akhirat tadi dengan melihat diri kita, tapi lihatlah kurnia Allah yang diberikan pada kita. Yang tuan-tuan boleh bangun subuh ni kenapa? Kurnia Allah. Kalau Allah jadikan kita sakit perut hari ni, tak bangun subuh kita, atau sakit belakang tak bangun, yang jadikan kita hari ni boleh baca Quran kenapa? Kurnia Allah. Jadi tak perlu kita lihat amalan akhirat yang kita buat dengan tulang pak kerat kita, dengan kita rasakan kesungguhan kita buat menjadikan kita mulia. Tidak. Kita muliakan kurnia Allah. Saya kalau buat ibadat banyak pun bukan jadikan saya mulia kalau Allah tidak muliakan saya. Kita dah sebut sebab su'u khatimah. Golongan yang buat ibadat banyak tapi kesudahan terakhir su'u khatimah. Pertama dibuat kerana tidak ikhlas. Yang kedua kerana dibuat kerana melihat dirinya, bukan melihat kurniaan Allah. Jangan pernah merasa bahawa ibadat yang kita buat ini daripada kita, kerana itulah berhalanya yang menghalang kita, hijab daripada melihat Allah SWT. Sebab itu kata ulama, da'amatud din thalathatun. Da'amatud din thalath. Penguat agama itu ada tiga. Tiga penguat agama, da'amah. Yang pertama ialah kenal Allah betul-betul. Al-ma'rifatu billah. Kenal Allah betul-betul. Apa maksud kenal Allah betul-betul? Kenal sifat Allah pemurah, penyayang, Allah yang maha pemberi. Kenal Allah dengan betul-betul sifatnya dan nama-namanya. Kerana nama dan sifat tadilah Allah beri kita benda ni. Allah yang maha pemberi, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha sayang, Ar-Rahim, Allah yang maha Al-Wadud, maha menyintai. Dia kerana Allah wadud lah tadi, Allah jadikan kita sentiasa berada tempat baik-baik. Yang kedua kata ulama, al-yaqin, yakin. Yakin orang bahawa semua benda ini ialah daripada Allah SWT. Yakin dia. Bukan kekuatan dia, bukan kekuatan fulan bin fulan. Ia kekuatan Allah. Ia ilmu Allah. Yakin sungguh-sungguh. Maka orang yang kita katakan benar-benar kuat agamanya, keyakinan yang tinggi. Yang sembuhkan siapa? Allah. Ini agama dia kuat. Yang beri kita siapa? Allah, bukan fulan bin fulan. Tidak, Allah. Ini yakin yang tinggi. Yang ketiga, kata ulama ialah al-aqlul qami'. Akal yang kuat menghalang kita buat maksiat. Tentang orang bila dia buat maksiat, dia berada pada lemah akal, selain daripada lemah agama. Tentang semua benda maksiat ini melemahkan akal. Kita tahu sifat maksiat, pertama lemahkan agama, yang kedua lemahkan akal, yang ketiga lemahkan badan, yang keempat lemahkan reputasi kita, pengaruh kita. Orang bila dia buat maksiat, pertama akan kena lemah iman dia. Iman yang ini agama. Kemudian akan lemah akalnya, dia jadi tak bijak. Yang ketiga lemah fizikalnya. Sebab bila lemah akal, fizikal automatik. Sebab itu kata pepatah Arab, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sejahtera pada jasad yang sejahtera. Dan kalau akal kita lemah, automatik badan kita pun lemah. Maka bila seorang buat maksiat, akalnya lemah. Dan bila dia buat maksiat, badannya juga lemah. Bila dia buat maksiat,
reputasi dia, yang ni maruah dia pun jadi lemah. Dulu orang nampak maruah dia bagus, lepas dia buat maksiat orang tak nampak maruah dia. Ni tak ada maruah dia ni. Tapi kita nak cerita tentang al-aqlu qami', iaitu akal yang menundukkan maksiat. Tuan-tuan, semua maksiat tu kan buruk. Arak, judi, riba, rasuah, cuba fikir, buruk. Tapi bila otak kita tak kuat, akal tak kuat, kita nampak dalam buruk tu ada baik, itu ambil juga tu. Tak, ia buruk seburuk-buruknya. Bila orang tu punya akal yang kuat, dibina agama dia. Ini benda-benda najis, ini benda kotor, ini merosakkan keturunan. Ini zina, digunakan akal dia. Zina merosakkan keturunan, zuriat. Zina menconteng maruah diri dan agama. Zina perbuatan yang Allah murka. Zina menjadikan manusia tidak akan berkasih sayang, bukan bermusuhan. Tuan-tuan ingat, ahli zina dia tak akan jadi berkasih sayang dengan orang yang dizinainya, melainkan dia akan jadi bermusuhan. Orang kahwin, dia membentuk kasih sayang antara isterinya dan kaum keluarganya. Orang berzina pula, dia akan membentuk kebencian antara dia dengan orang yang dizinainya dan keluarga pada penzinanya. Semua benci. Itulah natijah zina, mewujudkan kebencian. Natijah kahwin membentuk kasih sayang, kekeluargaan besar. Zina mengecilkan keluarga, rosak keluarga. Maka orang yang ada kekuatan agama, yang akal dia ni bersifat komik, menundukkan semua perkara maksiat. Tak, dia dengan pantas dapat berfikir ni tak elok. Rasuah ke ini, jangan. Ini merosakkan saya. Tak, kita nak jadikan kita tinggal maksiat, kita perlu akal yang kuat. Sama juga orang bisnes tu. Sebab apa dia berani buat, melabur, akalnya percaya benda ni saya boleh buat. Maka dia pun berani melabur beratus ribu. Dia berani buat kedai itu dan ini, kerana akalnya yakin benda ni dia boleh untung besar. Maka dia sanggup buat. Tak, akal yang sama juga perlu mengetahui maksiat tidak pernah beri kebaikan. Sebab tu orang yang ada benda ni tiga, agamanya kuat. Dia ada makrifat, dia ada yakin, dia ada akal yang kuat. Bina akal yang kuat. Sebab itu kita juga belajar apakah keburukan setiap maksiat ini. Kerana maksiat tidak disebut maksiat melainkan ada keburukan. Tak ada pun maksiat sebab dia ada kebaikan maka disebut maksiat. Tak ada. Namanya maksiat Allah yang mengharamkannya, bukan fulan bin fulan. Allah yang mengharamkannya kerana padanya ada keburukan pada kita. Semua. Tetapi bila kita sebut riak, kenapa buruk? Kan tak, kita nak glamour, orang puji kan bagus. Yalah, bila orang puji, bila orang keji awak tak jatuh, down awak, akhirnya awak akan berhenti buat baik. Tapi kalau buat kerana Allah, awak berterusan. Orang keji ke orang puji awak, sama awak buat kebaikan kerana Allah, kan tak berhenti kebaikan awak. Itu penting ikhlas supaya awak sentiasa boleh buat baik. Jadi kita tak nampak bagaimana maksiat ada ruang kebaikannya, mereka penuh kejahatan, penuh keburukan, penuh kebusukan. Tapi untuk menolaknya kita perlu akal yang kuat. Sebab itu kita boleh berhujah pada orang yang nak buat benda ni. Kenapa kamu nak buat? Tetapi bila seorang lelaki kata, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam tapi saya nak berzina, saya tak nak tinggalkan zina. Rasulullah kata, baik, duduk sini. Apakah kamu suka ibu kamu berzina? Apakah kamu suka anak perempuan kamu berzina? Apakah kamu suka adik-beradik kamu berzina? Apakah kamu suka mak saudara kamu berzina? Apakah Nabi itu tanya. Setiap kali Nabi tanya lagi, tak suka. Lalu kata Nabi SAW, perempuan yang kamu zina itu mungkin ibu seseorang, mungkin anak seseorang, mungkin adik-beradik seseorang, mungkin kakak seseorang, mungkin bapa mak saudara seseorang. Mereka juga membenci sebagaimana kau benci. Dan kata lelaki itu, lepas itu tidak ada benda yang paling aku benci daripada zina. Benci. Tentang lihat akal. Kita ni kalau buat benda jahat, benda ni, apakah kita suka benda tu dibuat oleh orang yang kita sayang? Contohlah kita suka tengok gambar seksi, perempuan seksi. Kita suka tak tengok gambar mak kita seksi? Ambil mak kita seksi. Kita suka tak tengok gambar anak perempuan kita seksi? Oh, tak nak, usah. Marah kita. Demikian orang yang kita cuba tengok itu mungkin mak orang, anak orang. Supaya kita tidak melihat yang haram, tetap bergembira dengan yang haram. Kerana kalau kita fikir betul-betul yang haram ini, impak keburukan pada kita dahsyat. Sebab itu tanda kita nak bina akal yang kuat.
Kenapa saya tolak rasuah? Saya tahu kesan rasuah. Rosakkan negara. Rosakkan masyarakat. Rosakkan sistem. Keadilan tak boleh ditegakkan. Tak adanya kecekapan dalam pentadbiran. Amanah. Hancur. Kerana semuanya rasuah. Negara yang terbina dengan rasuah, negara ini akan hancur. Semua akan hancur. Sebab tak ada kejujuran. Tak ada profesionalismnya. Tidak ada, kita katakan, kebijaksanaan. Kebijaksanaan hilang sebab rasuah. Ini semua akal kita perlu berfungsi. Kerana akal ini menguatkan agama kita. Kalau orang tu akal tak betul, maka rosak agama dia. Akhirnya tak berfikir panjang bila buat maksiat. Tak berfikir panjang bila buat benda-benda yang mungkar. Akibat kesan dia dapat sikit demi sikit. Pada dirinya dan pada orang sekelilingnya. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.